Makruh. Ada ni. Tu kena jaga pula. Dia punya tertib tu. Sebab inna ataina sebelah atas, qul Allah sebelah bawah, di penghujung dah. Penghujung Al-Quran dah. Kalau wal asr kat pertama, inna ataina kedua tu wal asr dulu. Tu ikut tertib. Ada ni. Warna kalau kat pertama terbaca surah qul huwallah. Mana? Sampai palak dipanjang daripada qul huwallah. Membaca surah ni sunat memanjangkan surah rakaat pertama dan rakaat kedua. Kalau memanjangkan rakaat kedua rakaat pertama hukumnya makruh. Kalau ulang 2 kali tak? Ulang 2 kali tadi tu lah sebut dah, ulang surah yang sama, terhasil sunat baca surah tapi makruh. Nak macam mana tu? Baca Al-Falaq tapi baca separuh, jangan baca penuh. Jangan baca setakat tu. Dah baca qul huwallah kat pertama, kat kedua Al-Falaq saya sebut tak boleh panjang. Lepas tu jangan senyap gitu. Nak buat macam mana? Nak macam mana apa? Undur balik jarum jam tu. Suka pula dah. Undur balik jarum jam. Kena baca Al-Falaq tapi kena baca separuh. Dia kena jaga tertib, dia kena jaga panjang pendek. Ini ketika membaca surah sunat seumpama tu. Macam mana kalau kat pertama baca An-Nas? Kat pertama baca surah An-Nas, kat kedua batal lah. Alih atas alih bawah dah. Alih ada baris kita zaman budak-budak. Berbaris atas bar, berbaris bawah B, berbaris depan. Dah. Kan kita muqaddam tu kan. Kan sebelum An-Nas tu kan abata. Kalau kita terbacalah An-Nas kat kedua, kita ambil surah Al-Baqarah. Tapi jangan panjang lah. Al-Baqarah lah. Lepas An-Nas Al-Baqarah pula. Kalau terbaca An-Nas, maknanya kena jaga yang pertama, tertib surah kena jaga, panjang pendek kena jaga. Tertib surah kena jaga, panjang pendek kena jaga. Ada juga orang yang dia mungkin tak terperasan. Kat pertama dibaca sabihi, kat kedua dibaca was-sama'i wat-tariq. Sabihi panjang daripada was-sama'i wat-tariq, tapi tak ikut tertib, makruh gitu. Badan ni dia tak perasan berkali. Satu lagi pula terkadang dia watin, tak boleh letak kat kedua watin. Ada kata imam kat pertama dibaca Alam Nashrah, kat kedua dia baca watin. Tak boleh baca tengok kat kedua. Watin dia panjang. Betul. Kat pertama Alam Nashrah, kat kedua watin. Ikut tertib Quran. Tapi watin panjang. Makruh seumpama tu. Makruh memanjang surah kat kedua daripada kat pertama. Kena jagalah panjang pendek. Dia biasa tu imam ni dia kesalahan yang berkait dengan tertib surah dan panjang pendek surah. Dia tak jaga. Dia jaga tertib surah, dia tak jaga panjang pendek. Tertib surah tu, panjang pendek tak jaga. Panjang pendek tak jaga. Macam contoh kata kat pertama baca inna a'tainakal kautsar, kat kedua baca qul huwallah. Tertib betul, tapi panjang pendek tak betul. Pada ni kena jaga pula situ tu. Tertib surah kena jaga, panjang pendek kena jaga. Dia panjang pendek ni yang tak makruhnya, panjang pendek ni dia panjang kat pertama, daripada kat kedua dia kena pendek. Hak tak makruhnya kalau surah tu telah diregukan oleh Nabi SAW. Hak Nabi pasangkan. Di antara surah yang Nabi pasangkan adalah
sabihi dengan hal atta. Contohnya sabih hal atta sembahyang isyak malam Jumaat, sabih hal atta sembahyang fardu Jumaat. Itu surah yang diregu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama lepas Fatihah sabihi, kedua lepas Fatihah hal atta. Jadi waktu dipasang oleh Nabi. Yang sebenarnya hal atta lebih panjang daripada sabihi. Yang sebenarnya hal atta lebih panjang dari sabihi. Tapi hak ni yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diregu oleh Nabi, maka tidak makruh ni. Contoh laginya hak surah yang diatur oleh Nabi lepas Fatihah rakaat pertama surah Jumaah, rakaat kedua surah Munafikun. Hak ni sembahyang isyak malam Jumaat juga, dan juga sembahyang fardu Jumaat. Hak surah yang diatur oleh Nabi-nya, rakaat pertama lepas Fatihah surah Jumaah, rakaat kedua lepas Fatihah surah Munafikun. Surah Munafikun. Jadi antara surah Jumaah dengan surah Munafikun tertib betul, tapi surah Munafikun panjang sedikit daripada surah Jumaah. Hak tu hak Nabi regukan. Hak tu tak makruh. Sebab tu Nabi regukan. Jumaah Munafikun, kemudian yang masyhur kitanya sabihi dengan hal atta. Jadi hal atta lebih panjang dari sabihi sebenarnya. Tapi itu tak bagus sebab itu surah yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Ini kadang-kadang tu kata kesalahan yang biasa. Tiba-tiba dilakukan oleh imam. Satunya berkaitan dengan tertib surah, satu berkaitan dengan panjang pendek. Dia tak jaga. Ada kisah tu anak dia balik belajar daripada Asia Tengah lah, majlis luar orang Haji Agama. Dia rakaat pertama dia baca tapi terbalik dibaca tu, terbalik surah. Saya pun lupa cerita dia tu. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat kedua tu dia ambil surah yang di atas, bukan surah di bawah. Mau ikut belakang. Mau ni orang tua lama, lepas semayang dia berlebar anak dia. Mau belajar jauh-jauh, apa baca surah gitu, terbalik dia ikut tertib Quran. Dah apa mak anak dia kata makruh, tak boleh. Orang tua ni kan, makruh ni dia buat macam batal lah. Dia tak kata batal, tapi orang tua. Apa dia belajar dah baca surah ni sunat ikut tertib Al-Quran. Makruh kalau tidak mengikut tertib Al-Quran. Walaupun sah tak batal, tapi orang tua ni dia jaga. Anak dia harap lah dia tu imam, jadi tu imam dia anak ni balik ngaji luar, ngaji agama. Tiba surah dibaca terbalik, marahlah orang tua ni. Anak kata bukan batal mak, betul lah bukan batal, orang buat gitu, terbalik gitu. Dia marah, belebeh anak dia. Tapi dia cerita saya dah ingat surah dia tu, tapi tak ikut tertib. Marah lah. Jadi baca surah, dia kena jadi tertib, dia kena jaga dia punya rakaat pertama panjang, rakaat kedua pendek. Rakaat pertama panjang, rakaat kedua pendek. Kemudian berkaitan dengan membaca surah ni, dia susunan surah ni pula dia mana ni, ada surah yang panjang, ada surah yang pertengahan, ada surah yang pendek. Surah tiwal panjang, ausat pertengahan, kisar pendek. Dia ada yang panjang, yang pertengahan, ausat dia pertengahan, dia ada pendek. Ini dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, berkaitan dengan bacaan surah ni. Yang mana kalau semayang subuh surah yang panjang, kalau semayang zuhur, kalau semayang asar dengan isyak surah yang pertengahan, kalau semayang maghrib surah yang pendek. Kalau semayang zuhur pandangan yang muktamadnya surah yang pertengahan,
tetapi nak hala kepanjang. Zuhur dia bukan surah pertengahan. Zuhur dia nak surah yang ada pandangan zuhur ni seperti subuh. Ada pandangan zuhur seperti subuh. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita, zuhur pendek sikit dari subuh. Kita ni zuhur, kita cepat, dah kita pun ada kuliah panjang, sebenarnya zuhur lambat. Kita baca surah pendek je lah, sebab orang nak kerja. Gitu je lah. Ni kita cerita hak fadilah, kelebihan. Kita nak cerita kelebihan, kita baca surah panjang zuhur, dah lah kuliah ni berhenti pukul 1.40. Kemudian pula nak baca surah panjang pula, bukan panjang macam subuh zuhur ni, panjang sedikit. Daripada asar surah panjang sikit daripada isyak. Asar isyak pertengahan. Subuh ni pandangan muktamad mazhab Syafi'i, dia kena nak hala kepanjang, walaupun tak sama dengan subuh. Dan ada riwayat Nabi baca zuhur ni, Nabi baca wal laili iza yarsha, Nabi baca panjang juga. Kenapa zuhur dibaca panjang sedikit? Zuhur dibaca panjang sedikitnya kerana zuhur ni terkadang orang tidur tengah hari. Jadi kalau baca panjang sikit, makna lambat sudah semayang. Kalau orang tidur tengah hari, dia mari lambat, dia sempat boleh berjemaah. Macam subuh lah. Subuh kenapa baca panjang? Kerana subuh ni orang bangun tidur. Subuh orang bangun tidur. Jadi baca panjang sedikit lah, baca panjang lah subuh. Tetapi dia kalau surah yang panjang ni, kalau semai seorang lah, surah panjang kalau semai seorang, tu juz amma naik ke atas. Ni kalau surah panjang kalau semai seorang, surah panjang kalau semai seorang. Kita ni kalau surah panjang, kalau sembahyang berjemaah, subuh wa duha ke atas sampai ke amma tasa'alun. Asar dengan isyak pertengahan, wa duha sampai ke alhaakumut takasur. Maghrib hok pendek, diambil alha sehingga ke annas. Ni kalau biasa kita susun. Faham tak ni? Kalau kita sembahyang seorang diri, surah panjang ni surah Hujurat sampai ke surah amma yatasa'alun. Surah Hujurat sampai ke surah amma yatasa'alun, ada 29 surah di situ. Kamsah lah. Itu surah panjang subuh bagi orang sembahyang seorang diri. Tapi kalau tu imam tak boleh lah, sebab dia ada makmum belakang. Kemudian surah pertengahan bagi orang sembahyang seorang diri, surah Amata Sa'alum sampai ke Wadduha, ada 15 surah. Surah pendek bagi semua seorang diri, Wadduha ke bawah. Faham? Maghrib Wadduha ke bawah kalau semua seorang diri. Tapi kita jadi imam ni, kalau subuh Wadduha ke atas, Wadduha hingga alhaakumut takasur, itu pertengahan. Semayang asar dan semayang isyak. Alha ke bawah itu semayang maghrib surah pendek. Ni biasa dia disusun. Faham tak ni? Kalau zuhur panjang sedikit lah, daripada semayang asar dan juga semayang isyak. Walaupun sangat pandangan dia kata zuhur ni macam asar, macam isyak jugalah pertengahan. Tapi pandangan muktamad dia panjang sedikit daripada asar, daripada isyak. Jadi kalau orang yang ambil Quran besar, bacaan seorang semayang, dia kena pandai susun lah. Subuh ni nak ambil berapa ayat, kalau kata zuhur nak ambil berapa ayat, kalau asar maghrib isyak ambil berapa ayat. Sebab dia ambil Quran besar kan, dia ambil Quran besar. Ada pun kalau ambil juz amma ni mudah lah. Mana kalau subuh wadduha ke atas sampai ke amata sa'alun, kalau asar dengan isyak wadduha sampai ke alhaakumut takasur, kemudian kalau maghrib alhaakumut takasur sehingga pada annas. Ini susunan dia. Tapi sekarang ni pun sama juga. Sembahyang maghrib baca sabihi, mai isyak baca alam tarakai pula. Lepas tu izaja mai isyak.
Maghrib baca sabih. Maghrib baca wadduha. Maghrib baca wattin. Tu imam yang sama isyak baca izaja pula dah Hak maghrib tu imam yang sama baca wadduha lah, baca wattin lah, baca inna anzalna lah. Imam yang sama isyak tu dia ambil izaja. Lepas tu baca tabat tiada. Hak isyak. Kata tu imam ni pun maghrib tadi kamu baca watting, isyak kamu baca tabat tiada. Ada tu imam maghrib dia baca sabih. Ada ni. Kata di maghrib baca pendek je. Mana alha ke bawah. Kalau ambil Quran besar pun agak-agak lah nak baca berapa ayat. Kalau nak ambil Quran besar. Sebab maghrib ni ada pandangan menyatakan waktu dia pendek sahaja. Maghrib pandangan mengatakan waktu dia pendek sahaja. Ada ni. Jadi kena baca alha ke bawah. Kalau nak ambil Quran besar, kena buat kiraan lah nak baca berapa ayat. Dok kadang-kadang ada. Tapi Oning ni dia ambil Quran besar. Jadi dia surah ni kena jaga juga. Jangan terlampau panjang. Imam membaca surah yang panjang tanpa keizinan daripada makmum, hukumnya makruh. Sembahyang isyak ni dia baca Quran besar. Allah lama dia baca. Lama dia baca panjang. Itu imam ni. Mana kita dok tua mana ni pun. Tua tapi taklah tua mana macam hak tua-tua lagi tu. Bukan tak ngaku tua, tapi tak rasa tua hak tua-tua lagi tu. Kalau kita hak tua setara ni rasa dak rasa lengah dah rasanya. Panjang dia baca. Hak pertama. Allah kata tu imam ni tak fakih langsung ni. Tak ngaji fiqh langsung. Ngaji Quran sedaplah. Quran, fiqh tak ngaji. Panjang dia baca. Naik rakaat kedua. Kata kena panjang pula rakaat kedua. Qul huwallah dia baca. Allah, qul huwallah kan kedua. Isyak. Rakaat kedua qul huwallah. Wali nak tebuh tadi tu. Nak tebuh rakaat pertama wali salah, wali khoya ke warna ni. Tak sedar ni baca panjang. Panjang rakaat pertama, rakaat kedua qul huwallah. Ingat kau kedua kena pula sekali lagi. Qul huwallah. Yelah kadang-kadang orang baca Quran besar ni kita tak perasan lah dia punya ayat dia. Tak perasan dia punya ayat dia. Kalau surah Juz Amma kita boleh tahu dah ni surah ni panjang, surah ni pertengahan, surah ni ayat dia pendek, kita boleh tahu. Kalau baca Quran besar kita tak tahu dia baca berapa ayat. Rakaat pertama dia baca Quran besar, rakaat kedua dia baca Quran besar. Tapi kita perasan macam mana rakaat kedua ni panjang ayat dia baca. Kita tak tahulah panjang banyak mana. Tapi kita boleh rasa macam mana. Kita rasa macam rakaat pertama tadi tak sepanjang ni. Rakaat kedua ni kita rasa macam dia baca tu panjang. Ada ni. Sebab dia baca Quran besar, dia bukan baca Juz Amma. Juz Amma kita boleh tahu dah surah tu panjang, pertengah ataupun pendek. Bila dia baca Quran besar, dia ambil tengah-tengah surah. Jadi rakaat pertama dia baca Quran besar, rakaat kedua dia baca Quran besar. Tapi terkadang kita terperasan bahawa lama ni rakaat kedua ni, panjang ni rakaat kedua ni. Pada ni makruh seumpama tu. Saya sebut tadi kan, yang pertama jaga tertib Al-Quran ketika membaca surah rakaat pertama, rakaat kedua. Yang kedua kena sunat panjang surah rakaat pertama daripada surah rakaat kedua. Kalau tidak ikut tertib Quran hukumnya makruh. Kalau memanjangkan surah rakaat kedua hukumnya makruh. Tapi kita tak tahulah sebab dia baca Quran besar. Cuma kita rasa macam tak panjang daripada rakaat pertama tadi. Ni pun sama juga ni. Tak ada kefakihan. Seorang pun sama. Tak boleh
dia kena jaga tertib Quran, dia tak boleh panjang, dia kena panjang surah kat pertama. Sama, bukan masalah jadi imam, semai seorang pun sama. Cuma semai seorang ni kalau semai subuh kena ambil Qamsah Hujurat sampai mai tasalung. Tu boleh mai subuh seorang. Menung mikir. Alah, kena baca Waqiah ke, Mulk ke, Tabarakah ke. Baca itulah sesurah-surah Quran. Tu mai seorang. Dia main seorang surah tak baca tu tu malas sangat tu. Hak jaga tertib Quran ketika membaca surah, sunat panjang kamu kedua, sama ada imam, sama ada orang semai seorang, sama ada kita makmum. Begitulah, samalah kita makmum pun sama. Kita nak main zuhur nanti. Rakaat pertama surah, rakaat kedua surah. Kena ikut tertib Al-Quran satu, dan kena panjang surah rakaat pertama dan surah rakaat yang kedua. Kan kita makmum baca surah kan, bacaan perlahan, zuhur dengan asar. Sama juga kita pun kena jaga juga hak surah tu. Hak tu berkaitan dengan membaca surah, kemudian daripada membaca Fatihah. Dan sunat nyaring pada keduanya, pada kedua amin dan surah jika nyaring Fatihahnya. Dan sunat nyaring pada keduanya, nyaring tu kuat. Kedua ni amin dan surah jika nyaring Fatihahnya. Kalau Fatihahnya perlahan, amin pun perlahan, surah pun perlahan. Kalau Fatihah kuat, amin pun kuat, surah pun kuat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.